Didik TV KPM. Assalamualaikum, apa khabar? Selamat datang ke Sukses SPM 2022 bersama dengan saya Lokman Hakim. Hari ini kita nak belajar tentang pendidikan Islam tingkatan 4 bersama dengan seorang ustaz yang cukup luas pengalamannya. Nak tahu siapa? Jom kita lihat profil ustaz kita hari ini. Okey, baik, hari ini kita bersama dengan Ustaz Muhammad Amri Mat Hussein, merupakan guru cemerlang pendidikan Islam dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Rincing, Semenyih, Selangor. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, kabar baik, sihat-sihat insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Amri yang sudi bersama dengan kita. Terima kasih juga kepada Cikgu Nur Asmawati Mat Din, merupakan jurubahasa isyarat kita. Apa khabar Cikgu? Okey, baik. Terima kasih juga kepada Cikgu, dan saya difahamkan kita bersama dengan murid-murid yang lain dalam talian. Betul ke Ustaz? Ya, betul Lukman Hakim, baik, insya-Allah. jom kita berkenalan dengan mereka. Okey, kita ada 4 orang murid yang bersama-sama kita dengan tajuk kemuliaan berdikari pada hari ini. Itu yang pertama, kita ada Ajla. Lambai sikit Ajla. Hai Ajla. Dan seterusnya kita ada Nur Dina Riani. Dina, lambai sikit Dina. Dan juga Nur Syahira, lambai sikit Nur Syahira. Dan Amir Haikal, jejaka kita. Seorang je pada bersama kita hari ini. Dan mereka ini semuanya bersekolah di SMK Bandar Rincing, insya-Allah. Okey, baik. Terima kasih kepada murid-murid dalam talian juga yang menonton dari rumah. Baik. Jadi untuk hari ini Ustaz, apakah yang akan kita fokuskan? Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada Luqman Hakim, insya-Allah. Hari ini kita akan fokus satu tajuk dalam DSKP kita yang ada dalam pendidikan Islam kita, iaitu kemuliaan berdikari. Ya, kemuliaan berdikari, hadis kedua tingkatan 4, selepas hindari dosa-dosa besar. Jadi hadis ni, kemuliaan berdikari ni, dia ada 2 kertas yang perlu kita hayati, yang perlu kita selidiki, yang kita pelajari. Iaitu 11223/2 dan yang keduanya 1223/1. Jadi hari ini saya akan mulakanlah dengan 1223/2, iaitu membaca hadis dengan betul. Ini membaca hadis dengan betul, kita kena baca dengan betul, tepat dan makhraj yang betul. Ya, antara hadis kemuliaan berdikari yang matan hadisnya berbunyi begini, iaitu an Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala zahri khairul lahu min an yas'ala ahada fayu'tiyahu aw yamna'ah. Riwayat Al-Bukhari. Jadi hadis ni, hadis yang kita bacakan tadi kena baca dengan betul, baris yang betul, lancar dan makhraj yang betul, untuk kita dapatkan markah penuh. Bagi 1223/2 kita ada wajaran, dan hadis ni kita ada 10 markah untuk bacaan hadis yang betul. Jadi kita kena baca dengan betul, tepat, baris yang betul untuk dapatkan markah penuh. Dan hadis ini, bahagian hadisnya 10 markah. Saya ulang balik bacaan dia. An Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala zahri khairul lahu min an yas'ala ahada fayu'tiyahu aw yamna'ah. Jadi bacaan tu kena betul makhraj dia, dan juga betul dari segi intonasi bacaan. Jadi kita tak perlu baca dengan taranum. Baca hadis yang betul. Jadi kita nak uji, ya, murid-murid kita tahap mana dia berada, bacaan mereka ini tahap mana. Antaranya kita ada cemerlang, baik, kita ada sederhana, dan kita ada memuaskan. Okey. Baik. Kita akan dengar bacaan hadis yang pertama. Okey, siapa nak mulakan dulu? Silakan.
Okey, sila angkat tangan. Okey, sila angkat tangan. Okey, sila. Amir Haikal. Okey, sila Amir. An Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la an yahtatiba ahadukum usmatan ala zahrihi khairul lahum min an yas'ala ahada fayu'tiyahu aw yamna'ah. Riwayat Al-Bukhari. Okey, terima kasih Amir Haikal. Bacaannya sangat baik. Baik, tetapi belum capai tahap yang kita kata cemerlang tadi. Okey. Agak-agaknya Luqman Hakim nampak kat mana tu? Saya rasa mungkin dari sudut intonasi ataupun makhraj, Ustaz. Makhraj, ya. Betul ke, Ustaz? Sangat betul. Dari segi makhraj dia, kita kena baca dengan betul. Kita ambil satu contoh. La an yahtatiba, betul, lancar dan juga makhraj. Baik. La an yahtatiba ahadukum. Yang satu lagi, khairul lahun. Kita tak boleh baca khairun lahu. Khairul lahu. Kalau kita kata hukum tajwid tu dia idgham bila gunnah lah. Khairul lahu min an yas'ala ahada fayu'tiyahu aw yamna'ah. Okey, terima kasih Mei. Walau bagaimanapun bacaannya sangat baik. Ya, terbaik. Lancar, terbaik Mei. Okey. Walau bagaimanapun masih lagi kena baca dan perbaiki dari segi makhraj huruf dia. Okey, silakan siapa lagi? Kita terus yang kedua. Okey, silakan Ajla. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala zahrihi khairul lahu min an yas'ala ahada fayu'tiyahu aw yamna'ah. Riwayat Al-Bukhari. Alhamdulillah. Ya, kalau kita bandingkan dengan bacaan Amir tadi, maknanya Ajla ni bacaannya sangat baik. Bacaannya sangat baik, lancar, makhraj yang betul, barisnya betul. Jadi kalau bacaan begini layak untuk mendapat markah penuh bagi bacaan hadis 10 markah itu. Ya, itu bacaannya. Dari segi markah dia kita akan bincangkan, kita akan tentukan. Selepas ini dah kita minta bacaan yang seterusnya. Okey, siapa yang nak mencuba? Okey, silakan. Silakan Syairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yahtatiba ahadukum qismatan 'ala al-zahri khairul lahu min an yas'ala ahada fayu'tiyatu aw yamna'ah. Riwayat Al-Bukhari. Alhamdulillah, bacaannya sangat baik. Dan yang terakhir. Yang terakhir silakan Dina. Nurdina. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la an yatatiba ahadukum husmatan ala zuhrihi khairu lahu min an yas'ala ahada fayu'tiyahu aw yamna'u. Bagaimana Ustaz? Alhamdulillah, pun bacaannya sangat baik dan perlu dilancarkan lagi bacaan itu, perlu ulang-ulang bacaan itu. Baik, untuk calon-calon di rumah pastikan kita dah tahu dah di mana keratan kita nak berhenti bacaan kita tu, potongan hadis tu untuk kita dapat baca dengan baik hadis kita. Antaranya tugasan ataupun soalan. Soalan yang kertas 2, tugasan 3, anda dikehendaki membaca hadis berikut. Anda dikehendaki membaca hadis berikut. Bagaimana dia punya pemarkahan dia? Pemarkahan dia ada yang cemerlang. Antaranya kita lihatnya, membaca hadis dengan betul tadi cemerlang. Markah dia 14 hingga 20. Membaca hadis dengan betul dan tepat, dan membaca betul, tepat dan sempurna. Barulah dapat markah antara 14 hingga 20. Baik bacaan tadi, membaca hadis sebahagian besar betul dan tepat, sebahagian besarnya, dan memuaskan, markah dia 1 hingga 6. Membaca hadis dengan sebahagian kecil yang betul, dia dapat 6/10 bagi bacaan hadis tersebut. Itu antara pemarkahan dia. Jadi pesanan kepada murid-murid yang ada di luar sana supaya kita sentiasa membaca, mengamalkan hadis ini. Kalau boleh hafal, lagi baik. Walaupun betul. Soalan dia hanya baca, tapi hafal itu adalah lebih baik.
Ya, kita lihat sepintas lalu antara pengertian hadis. La an yahtatiba ahadukum huzmatan ala zahri, jika seseorang daripada kamu mengumpul kayu api dan menanggungnya di atas belakangnya, itu untuk dijual, itu adalah lebih baik. Khairul lahu min an yas'ala hada. Pasti itu adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada seseorang, lalu orang itu memberi kepadanya atau menolaknya. Jadi kesimpulan, pengertian kita ambil intibar daripada hadis ini, janganlah kita ni suka meminta-minta, minta sedekah, minta yang tidak sepatutnya. Yang perlu kita usaha sendiri, sepatutnya kita berusaha sendiri agar kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itulah baik. pengertian hadis dia. Jadi itu bagaimana bacaan hadis yang jelas dan tuntas yang dikongsikan oleh Ustaz kita, Ustaz Muhammad Amri. Dan sekarang Ustaz, kita nak berjeda seketika, boleh? Ya, boleh. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2022. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga guru penyampai kita Ustaz Muhammad Amri Mat Hussein dan jurubahasa isyarat kita Cikgu Nur Asmawati. Baik Ustaz, untuk segmen ini kita nak tekankan tentang apa pula? Silakan. Okey, terima kasih Lokman Hakim. Sama-sama. Jadi untuk segmen ini kita akan tekankan kertas 1, 2, 3, stroke 1. Kertas 1, ujian bertulis. Tadi ujian bacaan. 1, 2, 3, stroke 2, bacaan. Dan 1, 2, 3, stroke 1 ni bertulis. Jadi calon-calon akan menghadapi ujian bertulis bagi hadis ini, kefahaman hadis. Antaranya kita lihat konsep dan juga pengertian. Konsep dan pengertian ni, calon-calon semua, murid-murid semua perlu mengetahui ataupun perlu hafal lengkap, jawapannya mesti lengkap. Kita ambil satu contoh, pengertian berdikari tadi. Pengertian berdikari antaranya bermaksud berusaha sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Okay, jadi jawapannya mesti lengkap. Mesti lengkap maksudnya ada isi dan juga ada huraian dia. Ada kata kunci yang diikat. Maksudnya, untuk memahami maksud suatu konsep, suatu tajuk itu, kita kena tulis dengan lengkap. Kalau tak lengkap, dia tak jadi markah penuh. Kita ambil satu contoh, nama Allah Al-Jabbar. Kalau nama Allah Al-Jabbar, maksudnya Allah Maha menguasai secara mutlak. Jangan hanya Allah Maha menguasai. Salah. Bukan satu markah, tapi salah. Sama juga dalam jenayah dalam Islam. Contoh, apakah maksud hudud? Hudud ialah hukuman, keseksaan yang terdapat dalam Quran dan hadis. Keseksaan, perkataan keseksaan itu mesti ada. Nak ceritanya bahawa untuk menulis soalan yang berkaitan dengan terminologi ini, maksud ini, mestilah lengkap daripada awal sampai ke hujungnya. Barulah dapat markah penuh bagi pengertian sesuatu itu. Sama juga contoh macam sembelihan. Kalau sembelihan ialah menyembelih binatang yang halal dimakan. Jangan hanya menyembelih binatang dengan memutuskan urat marik dan halqum. Mesti ada perkataan, dia ikat dengan perkataan yang halal dimakan. Sama juga berdikari tadi, dia ikat dengan dua maksudnya, iaitu berusaha sendiri. Kalau sampai situ baru dapat satu markah. Berusaha sendiri dan tidak bergantung pada bantuan orang lain. Dia akan gandingkan, apabila maksud ini dia akan gandingkan dengan konsep. Konsep berdikarinya iaitu konsepnya kita lihat konsep ni iaitu pengertian am. Pengertian am atau idea yang mendasari sesuatu. Idea yang mendasari berdikari, konsep berdikari tadi. Antaranya soalan, contoh soalan, jelaskan dua konsep berdikari. Antara konsep berdikari ini ialah menggunakan potensi diri. Kita ada potensi diri
untuk yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti kecerdikan akal, seperti tubuh badan yang sihat, kita gunakan potensi diri ini untuk mencari keredaan Allah dengan melakukan perkara-perkara yang bermanfaat dan membebaskan diri pada bergantung kepada pihak lain demi memelihara maruah agama. Kenapa saya kata memelihara sampai dikata memelihara maruah agama? Jika soalan itu terangkan, mesti sampai di situ jawapannya, mesti ada isi dan huraian. Jadi kita nak dengar jawapan daripada murid kita ni yang ada bersama kita pada hari ini. Antaranya saya nak bagi satu soalan. Jelaskan dua konsep berdikari. Itu soalan dia. Okey, jelaskan dua konsep berdikari. Siapa nak jawab? Okey, silakan Syahira. Dua konsep berdikari ialah menggunakan potensi diri yang dikurniakan oleh Allah SWT seperti kecerdikan akal untuk perkara yang bermanfaat. Yang kedua, membebaskan diri daripada bergantung kepada pihak lain demi memelihara maruah diri. Okey, tepat sekali. Satu lagi soalan, Syahira. Satu lagi soalan, apakah maksud berdikari? Berdikari bermaksud berusaha sendiri dan tidak bergantung kepada bantuan lain. Okey, baik. Jawapannya sangat-sangat baik. Kalau markah pengertian itu dah dapat 2 markah. Penuh. Terbaik. Konsep berdikari pun dapat markah penuh 4/4. Terbaik. Dah ada 6 markah. Terbaik, Syahira. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah merahmati Syahira dengan jawapan begitu, insya-Allah. Jadi itu adalah konsep berdikari. Jadi kita lihat konsep berdikari ini jawapannya mestilah lengkap sebagaimana yang dijawab oleh Syahira tadi. Kalau soalan jelaskan, kita ambil satu contoh, soalan jelaskan. Kalau soalan jelaskan mestilah jawapan itu lengkap. Maksud jawapan lengkap itu sudah memadai untuk mendapat markah penuh 2/2. Tetapi kalau soalan terangkan, contoh, terangkan dua konsep berdikari. Kalau dua konsep berdikari ini, kita ada jawapan yang dibacakan oleh Syahira tadi, iaitu meyakini kemampuan diri untuk melaksanakan sesuatu tugasan. Mesti ada penghubung, kata hubung dia tu untuk, dengan akronim yang mudahnya dipanggil suka. Suka maksudnya supaya, untuk, kerana, agar. Dia sambung dengan supaya, untuk, kerana, agar. Ada setengah menggunakan kabus. Mana-mana pun boleh kita terima. Nak ceritanya bahawa mesti ada isi dan huraian sekiranya soalan itu kata tugasnya terangkan. Antara tadi contoh, terangkan dua konsep berdikari. Soalan terangkan. Minta dua. Tapi dinasihatkan ataupun digalakkan calon-calon murid-murid yang ada di luar sana, walaupun dia minta dua soalan, boleh dijawab dengan lebih daripada 2, nak jawab 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh, 6 boleh. Jangan banyak sangat. Nanti masa akan habis kat situ. Jadi cantiknya jawab antaranya 4 hingga 6. Sekiranya walaupun soalan itu minta 2 jawapan. Sebab apa? Sebab jawapan yang katalah jawapan 1 dan 2 tu sama dia punya payung, dipanggil payung, istilah payung, sama dia punya isi. Maka dia hanya ambil 1. Oh, 1 markah saja. 1 masih 2 markah. Okey, faham. Jadi yang 3, 4 tu boleh bantu. Jadi daripada dapat 2/4 dia akan dapat 4/4 sebab dijawab lebih daripada yang diminta tadi. 4, 3, 4, 5 dan 6. Itu boleh membantu untuk jawapan calon ataupun jawapan murid. Antara konsep yang lain berdikari ini ialah, yang seterusnya ialah meyakini kemampuan diri untuk melaksanakan sesuatu tugasan. Tengok dia punya jawapan tu, meyakini kemampuan diri. Maksudnya kalau soalan jelaskan, di situ sudah lengkap untuk dapat 2 markah. Meyakini kemampuan diri. Kemudian kalau soalan terangkan, mesti jawapan itu lengkap sampai meyakini kemampuan diri untuk melaksanakan sesuatu tugasan. Dan jawapan yang terakhir untuk konsep berdikari ini ialah berazam dengan hemah yang tinggi untuk meningkatkan kualiti diri. Dia nampak jawapan pendek.
tapi dia dapat markah penuh. Betul. Sebab apa? Sebab ada isi dan huraian. Itulah konsep dia, konsep untuk menentukan. Ya. Dan satu lagi kaedah, sekiranya jawapan tu lain daripada apa yang ada dalam buku teks, memang kita akan kena rujuk buku teks walaupun apa pun kita rujuk buku teks, tetapi sekiranya jawapan tu tiada dalam buku teks tetapi isi dan jawapan dia tu sama ataupun makna dia sama yang ada dalam buku teks. Kita ambil satu contoh jawapan yang selain daripada buku teks. Dia kata memanfaatkan kelebihan diri untuk mendapatkan pendapatan yang halal. Fakta ini tiada dalam buku teks tetapi diterima sebab dia ada isi yang kita boleh ambil daripada isi yang terdapat dalam buku teks tersebut. Itu dia punya kaedah dia. Cara kita nak menjawab dia. Soalan-soalan yang berkaitan dengan terminologi dan juga konsep untuk berdikari ini. Ya? Ada soalan tak? Okey, baik. Jadi kalau kita lihat Ustaz, itu bagaimana cara untuk kita menjawab soalan-soalan yang akan diberikan. Bagaimana pula Ustaz tentang soalan kebat? Okey, soalan kebat. Soalan kebat, ya, anak-anak semua, soalan kebat ni dalam peperiksaan SPM biasanya, ini rutin ya, tidak tetap tapi rutin. Dia biasanya dia ada satu soalan pada setiap bahagian. Mari kita ada 5 soalan, dia ada satu soalan. Satu berada di soalan 1, 2, 3, 4 dan 5 ada soalan, bermakna kalau 4 markah daripada kebat tu, kita dapat 20 markah. Ya, setiap soalan 4 markah, 5 soalan kita dah ada 20 markah. Senang-senang saja dapat markah atau markah untuk soalan kebat tersebut. Kaedahnya kita akan bincangkan secara detail untuk segmen yang seterusnya dan kita ambil dulu satu contoh soalan yang berkaitan dengan kebat ni. Dan mungkin Ustaz kita boleh lihat soalan contoh bagi kebat. Mungkin Ustaz ada sediakan dan boleh kita lihat di kaca TV kita. Silakan Ustaz. Okey, baik. Untuk kebat ni kita ambil satu contoh soalan kebat ni. Dia kalau kebat ni dia kena ada stimulus, dia panggil. Stimulus ni fakta ataupun rangsangan yang kita nak ambil daripada fakta tersebut untuk dijadikan soalan. Kita ambil satu contoh. Ya, hadis yang ada dalam buku teks, hadis yang begini. Ya, satu hadis. Itu sebab dalam buku teks ni kita membaca semua sekali yang ada dalam fakta, termasuk spektrum ilmu, termasuk hadis. Sebab di dalamnya hadis tersebut ataupun fakta yang ada dalam buku teks tersebut boleh dibina untuk dijadikan soalan kebat. Jadi apabila kita baca, kita boleh fahami dan kita boleh ambil daripada fakta tersebut untuk dijadikan kebat dan untuk kita menjawab soalan kebat. Kita ambil satu contoh yang pertama, kemukakan hujah anda. Contoh dia bagi hadis yang berkaitan dengan kemuliaan berdikari tadi, tidak memakan seorang suatu makanan yang lebih baik daripada memakan daripada hasil kerja tangan sendiri. Itu berkaitan dengan hadis tu. Dia kemukakan soalannya, contoh soalan, kemukakan hujah anda untuk menyokong pernyataan hadis di atas. Maksudnya apabila kita dah faham betul-betul maksud hadis tadi, maka kita boleh jawab soalan kebat dengan baik. Secara lisannya, contoh ringkas. Soalan kebat, soalan kita nak menjawab soalan tadi. Kita mulakan dengan hujah saya. Hujah saya berdikari ialah bekerja sendiri tanpa meminta bantuan orang lain. Noktah. Kita sambung ayat tersebut dengan hal ini kerana. Hal ini kerana itu kita dah ada penanda wacana dia. Hal ini kerana apa? Kerana kita dimuliakan mencari, berusaha sendiri dan diberkati. Semua itu diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, titik. Kemudian kesannya. Ini contoh. Kemudian kita pergi kepada ayat yang ketiga. Kesannya seseorang itu akan mendapat pekerjaan yang halal ataupun mendapat pendapatan yang halal yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Noktah. Dan akhir sekali kita tutup dia dengan oleh itu kita hendaklah untuk kesimpulan.
Ini contoh soalan kebat, soalan dan jawapan, dan kita akan detailkan untuk segmen yang seterusnya. Begitulah secara ringkas yang berkaitan. Baik. Jadi itu definisi dan konsep kepada hadis. Sekarang kita nak berehat seketika. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, hari ini kita bicarakan tentang topik kemuliaan berdikari, dan untuk segmen ini kita nak fokuskan kepada kelebihan hadis bersama dengan Ustaz kita, Ustaz Muhammad Amri Mat Hussein. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Luqman Hakim. Kita sambung lagi, kita teruskan lagi dengan kelebihan berdikari. Saya nak bacakan satu pantun lah. Silakan Ustaz. Dengan berdikari ini. Antaranya pantun gantung buaian di dahan kering. Okey. Dahan bertingkat. Dia dahan bertingkat. Mari diikat. Okey. Ampaian, kain di ampaian sudah pun kering. Ibu angkat, saya lipat. Maknanya berdikari di situ. Betul. Okey, Amir. Sila balas, Amir. Yang kita boleh ambil daripada tu, ibu angkat kain, kita lipat, jangan harap ibu. Itu dipanggil berdikari. Sudahlah baju kita, baju sekolah kita, kita yang tolong lipatkan. Betul. InsyaAllah itu berdikari. Jadi segmen untuk kali ini kita lihat kelebihan berdikari ini. Antara kelebihan yang berdikari ini, kelebihan tu apa dia? Kita lihat kelebihan itu sesuatu yang lebih daripada kebiasaan. Biasa, tapi dia ada lebih. 2, 3, 4, itu lebih maksudnya. Dalam kamus dan disebut bahawa sesuatu yang lebih daripada kebiasaan. Sama juga konsep soalan dia ataupun kata tugas soalan dia ada jelaskan dan juga dia ada terangkan. Kalau jelaskan seperti biasalah. Seperti macam tadi. Kalau jelaskan dia dah ayat yang lengkap tu dah boleh memadai untuk didapat 2 markah. Tetapi kalau soalan terangkan 2 kelebihan berdikari. Mesti ada isi dan huraian, disusuli ataupun ada di tengah-tengahnya suka tadi, supaya untuk kerana agar. Itu antara cara kita nak mendapat markah penuh. Selain daripada ilmu, utamanya kita kena dapat ilmu dulu. Betul. Kita dapat ilmu, redha Allah, dan dengan ilmu itu kita dapat menjawab soalan dengan baik dan berkesan, insya-Allah. Jadi seterusnya kita lihat antara kelebihan berdikari ini ialah yang pertama, menjadikan Islam itu dipandang tinggi kerana umatnya rajin berusaha. Orang berdikari ni dia rajin berusaha, dia gunakan akal fikiran dia untuk mendapatkan sesuatu pendapatan, contoh pendapatan yang diredai Allah. Okey, baik Ustaz. Seterusnya seterusnya antara kelebihan berdikari ini ialah menjadikan Islam itu selain daripada menjadikan Islam itu dipandang tinggi kerana umatnya rajin berusaha, dan seterusnya mendapat sumber pendapatan yang halal. Sumber pendapatan yang halal. Halal di belakang itu sangat penting. Betul. Halal. Apa guna kita ada duit banyak-banyak tapi sumbernya tak betul. Sumbernya daripada sumber yang haram. Kita nak bagi makan kepada anak isteri kita, mesti sumber yang halal supaya berkat hidup dunia dan akhirat. Itu paling penting. Baik. Kita ada kawan kita, sahabat kita yang ada dalam kita punya program pada hari ini. Saya bagi satu soalan Terangkan 2 kelebihan berdikari. Okey, siapa yang nak mencuba? Siapa yang nak mencuba agaknya? Okey, Amir angkat tangan. Silakan Amir. Silakan Amir. 2 kelebihan berdikari ialah menjadikan Islam dipandang tinggi kerana umatnya rajin berusaha, kemudian mendapat sumber pendapatan yang diyakini halal. Okey. Bagaimana Ustaz jawapan Amir? Jawapannya sangat tepat, Amir. Itu kelebihan berdikari antaranya. Kalau jawapan selain daripada apa yang dijawab oleh Amir tadi, selain daripada itu tetapi menepati maksud yang sama. Saya ulang menepati maksud yang sama pun boleh diterima jawapan tersebut.
Dan konsep dia sama juga yang tadi, seperti soalan jelaskan, soalan terangkan, dan ada satu lagi yang biasanya, rutinnya, soalan senaraikan. Okey. Kalau senaraikan tu sepatah perkataan pun dah boleh terima, bergantung kepada situasi soalan lah. Begitu. Antaranya yang lain, kelebihan berdikari ini ialah melahirkan modal insan yang berkepakaran tinggi melalui penerokan ilmu dan kemahiran. Dan akhir sekali memperkasakan daya saing. Orang yang berdikari ni dia berdaya saing dengan orang lain untuk memajukan diri dia. Dia guna akal yang dia ada, kesihatan yang dia ada, kelebihan tubuh badan yang dia ada untuk mencari keredaan Allah, kerahmatan Allah demi untuk mempertingkatkan tahap hidup dia tu. Ya, kita nak meningkatkan tahap hidup, tahap ekonomi kita kena berusaha dengan lebih gigih supaya nak jelaskan tadi, letakkan halal tu di hujung tu, yang halal dan diberkati Allah, agar apa? Agar hidup kita ni berjaya dunia dan akhirat untuk jawapan lah. Ya, betul. Itu isi dan huraian. Okay. Macam Luqman Hakim ada soalan je nak tanya. Cuma saya ada satu soalan. Kalau kita lihat tadi Ustaz ada sebut tentang senaraikan. Bentuk soalan. Jadi kadang-kadang murid kita mungkin sedikit rajin Ustaz. Sepatutnya hanya senaraikan tetapi dijelaskan. Maka bagaimana dari sudut ni? Pemarkahan dia? Ya. Okey, terima kasih, soalan yang sangat-sangat baik. Katalah soalan senaraikan, murid hanya boleh jawab sepatah perkataan dan markah, tetapi sekiranya jawapan murid itu panjang. Baik. Okey, contoh senaraikan rukun haji. Okey. Okey, dia jawab. Okey, niat sudah memadai. Tapi dia jawab niat haji ataupun niat umrah kerana Allah. Kemudian wukuf, nombor 2. Wukuf dah memadai sepatah perkataan. Betul. Tapi murid ni rajin. Dia jawab wukuf. Nokta penting ni, berada di padang Arafah pada zuhur 9 Zulhijjah hingga terbenam matahari, hingga terbit fajar pada esoknya, kerana beribadah kepada Allah. Dia jawab panjang, lagi baik sebenarnya, dan lagi lengkap jawapan, dan markah insya-Allah tidak akan dipotong. Itu kaedah dia. Ya, walaupun soalan tadi jelaskan dua kelebihan berdikari, dijawab ayat yang pendek je, melahirkan modal insan, dah memadai. Tapi dia ni rajin dan dia nak bersungguh-sungguh untuk dapatkan markah yang tinggi ni. Dia pun jawab melahirkan modal insan yang berkepakaran tinggi melalui penerakan ilmu dan kemahiran. Panjang. Walaupun soalan itu khusus untuk terangkan, tapi walaupun jelaskan dia nak jawab lebih pun boleh diterima markah ataupun jawapan calon ataupun murid tersebut. Dan seterusnya kita lihat satu persatu. Satu persatu kelebihan berdikari dari aspek apa? Contoh soalan. Dia kata jelaskan kelebihan berdikari dari aspek agama. Kalau dari aspek agama, mesti jawapan dalam aspek agama. Contoh jawapan. Contohnya menjadikan Islam dipandang tinggi kerana umatnya rajin berusaha. Jangan masuk dalam aspek lain. Kita ada dalam aspek ekonomi, kita ada dalam aspek lain-lain lagi selain daripada ini. Maka jawapan mesti fokus kepada aspek agama. Dari aspek apa lagi? Kita nak ekonomi. Kelebihan berdikari dari segi aspek ekonominya, mendapat sumber pendapatan yang diyakini halal. Yakin dengan halal. Sumber pendapatan dari aspek ekonominya. Dari aspek pendidikan, kelebihannya apa dia? Iaitu melahirkan modal insan yang berkepakaran tinggi melalui penerakan ilmu dan kemahiran. Dan akhir sekali aspek kemasyarakatan, memperkasakan daya saing masyarakat untuk mempertingkat taraf kehidupan. Jadi andainya soalan umum dia minta dua kelebihan, jawapan boleh ambil mana-mana aspek. Tetapi kalau soalan itu fokus kepada aspek tertentu, maka jawapannya mesti kepada aspek yang dikehendaki soalan. Gitu, kita kena fokus tu. Betul. Yang penting kita tengok soalan tu. Pastikan soalan tu
fokus kepada apa? Betul. Jadi kata kunci yang boleh saya simpulkan, baca dan faham kepada soalan. Baik, Ya, betul. kita nak berehat sekali lagi. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hari ini kita membicarakan tentang hadis berkaitan kemuliaan berdikari dan sudah pastilah setiap hadis ada pengajaran-pengajarannya. Untuk segmen ini kita nak fokuskan tentang pengajaran hadis berkaitan kemuliaan berdikari bersama dengan guru kita Ustaz Muhammad Amri. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Luqman Hakim sebagai host kita pada hari ini, insya-Allah. Setiap hadis dan juga ayat ni dia tak boleh lari daripada pengajaran dia. Kita nak ambil daripada pengajaran. Sama juga topik-topik yang lain berkaitan dengan tokoh, berkaitan dengan kerajaan Islam yang kita belajar, kita kena ambil pengajaran daripada topik-topik tersebut. Ya, antara topik yang kita akan ambil, yang kita dapat petik daripada hadis ini ialah, kita lihat dulu apa dia pengajaran. Pengajaran ini ialah kita nak ambil intipati yang ada dalam hadis untuk dijadikan panduan hidup kita. Antara kita lihat, kalau soalan disebut ni dua, jelaskan, dia soalan untuk pengajaran, biasanya kata tugas dia terangkan. Terangkan dua pengajaran hadis. Okay, untuk menjawab soalan pengajaran hadis, sama juga dengan pengajaran ayat. Dalam buku teks kita lihat dia mulakan dengan kita hendaklah. Ataupun sebagai umat Islam, kita hendaklah. Okay, kalau dia jawab, tiada perkataan ataupun permulaan, kita hendaklah, kita boleh terima ke tak? Bagaimana itu persoalan dia. Soalannya boleh terima ke tak? Kalau tiada perkataan kita hendaklah, kita boleh terima jawapan calon, jawapan murid, asalkan dia ada isi dan juga huraian. Okey, baik. Sebab kata tugas dia terangkan. Kita hendaklah tu sebagai panduan. Tapi sebab dah ada, untuk memudahkan kita memahami sesuatu pengajaran dan memudahkan kita menjawab, apa salahnya kita tulis kita hendaklah? Ya, betul. Tak salah pun kan? Jadi kita mulakan dengan kita hendaklah. Kita hendaklah apa? Kita hendaklah, kalau berdasarkan hadis, kita hendaklah memandang mulia kepada pekerjaan yang halal. Walaupun hasilnya sedikit, kita berniaga kecil-kecilan, kita berniaga di mana-mana sahaja, kecil-kecilan ke, sederhana ke, besar ke, yang paling penting sekali di hujungnya ialah halal dan berkat. Betul. Ya, halal dan berkat. Dan untuk pengajarannya, kita nak ambil pengajaran tu, kita berniaga dapatkan pendapatan halal dan berkat. Kita ada kawan kita, sahabat kita, bersama dengan program kita pada hari ini. Saya bagi satu soalan. Terangkan dua pengajaran hadis. Agak-agaknya siapa boleh jawab? Okey, siapa yang nak bantu Ustaz? Okey, silakan. Ajla nak bantu kita. Okey, silakan. Silakan Ajla. Dua pengajaran hadis ialah kita hendaklah mencari ilmu dan kemahiran untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Yang kedua, kita hendaklah membantu orang yang memerlukan pertolongan mengikut keupayaan agar hidup dirahmati. Okey. Alhamdulillah. Terbaik. Tepat sekali jawapan Najla. Antara jawapannya kita hendaklah memandang mulia kepada pekerjaan yang halal itu, walaupun hasilnya sedikit. Itu antara pengajaran dia lah. Pengajaran yang kita boleh ambil. Katalah jawapan selain daripada apa yang ada dalam buku teks, jawapannya boleh diterima asalkan masih lagi berkaitan dengan hadis. Betul. Okey, contoh kita lihat la an yahtatiba tadi. Jika seorang itu mencari kayu api untuk dijual, untuk dijual, kita nak jawab, kita hendaklah bekerja dengan bersungguh-sungguh agar dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pun boleh diterima walaupun tiada dalam jawapan ataupun pengajaran yang ada dalam buku teks. Asalkan semuanya berkaitan dengan hadis. Satu lagi kaedah dan cara kita nak cari ataupun nak jawab soalan pengajaran hadis. Kita fokus kepada soalan. Kita fokus pada soalan. Dia akan sertakan
matan hadis tadi bersertakan dengan huraian dia di bawah. Hadis ini menerangkan tentang apa? Tentang berdikari. Jadi di situ kita dah boleh ambil dah. Dah boleh ambil daripada perkataan berdikari itu. Kita hendaklah sentiasa berdikari dengan berusaha sendiri agar hidup diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia kaedah dan cara kita nak cari pengajaran hadis. Kita ambil satu contoh yang lain lagi. Ya, kita baca betul-betul hadis tersebut dan kita faham hadis itu, maka di situ kita boleh ambil dalam pengertian ataupun isi yang ada dalam hadis. Kita ambil satu contoh hadis lain. Sab'atun yuzilluhumullah. 7 golongan yang mendapat naungan Allah. Antara dalam hadis itu pemimpin yang adil, pemuda yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ kita dah boleh ambil antara tujuh golongan itu untuk dijadikan pengajaran hadis. Contoh, kita hendaklah menjadi pemimpin yang adil agar negara ditadbir dengan selamat, dengan aman, dengan sempurna. Itu contoh. Dalam hadis ini pun sama juga. Kita hendaklah berdikari dengan bekerja sendiri agar hidup diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, kita hendaklah menghindari perkara-perkara yang boleh merosakkan diri dengan bekerja dengan pendapatan yang haram agar keluarga kita bahagia. Itu contoh jawapan untuk pengajaran ayat. Kita faham betul-betul hadis tersebut agar kita dapat jawab dengan baik dan sempurna. Dan seterusnya, kita lihat pengajaran selainnya, selepasnya, iaitu yang ketiga. Yang kedua, kita hendaklah menghindari perbuatan meminta-minta. Disebut dalam hadis tadi, kita bekerja berdikari. Tapi kita terbalikkan dia tu. Terbalikkan daripada fakta hadis tadi. Kita jangan amalkan diri kita ini dengan meminta-minta. Dulu tepi jalan minta sedekah. Minta sedekah. Tuan, tolong Tuan. Itu meminta-minta namanya. Betul. Hindari perkara-perkara ini, hindari perbuatan ini sebab kita dah ambil pengajaran daripada hadis tadi. Ya, kita hindari perbuatan meminta-minta dan bergantung kepada orang lain demi apa? Demi memelihara kemuliaan dan maruah diri. Jatuh maruah kita. Betul. Kalau kita meminta-minta ni. Ya, meminta-minta dengan minta sedekah semua ni, jatuh maruah kita. Orang akan pandang rendah kepada kita. Ya, Luqman macam ada soalan gitu? Ya, betul. Jadi kalau saya melihat antara contoh soalan yang telah dikongsikan oleh Ustaz Muhammad Amri tadi, kita melihat di situ ada kata tugas, Ustaz. Kata tugas, terangkan, jelaskan. Jadi apakah contoh kata tugas yang lain mungkin digunakan selain terangkan, Ustaz? Okey, baik. Soalan yang sangat-sangat baik, Luqman Hakim. Ya. Selain daripada kata tugas, jelaskan dan terangkan untuk pengajaran hadis, pengajaran ayat, dia ada dua ni saja setakat inilah. Baik. Setakat ni ada dua ni saja, iaitu jelaskan dan terangkan. Ya, jelaskan pun jarang-jarang, kadang-kadang. Ya, rutinnya terangkan. Dan selain daripada kata tugas yang disebutkan tadi, di sini juga kita boleh petik ia sebagai stimulus untuk dijadikan soalan kehebat. Ya, dia ambil satu pengajaran hadis sebagai contoh. Ya, kemuliaan berdikari membantu hadis di atas membantu orang yang memerlukan pertolongan, mengikut keupayaan agar hidup dirahmati Allah. Kemudian di bawahnya kemukakan hujah anda untuk menyokong pernyataan di atas. Jadi jawapannya mesti berkaitan dengan kehebat lah. Dia ada kaedah dia lah, kehebat. Kita akan detailkan ya, untuk soalan kehebat yang berkaitan dengan stimulus, yang berkaitan dengan topik kemuliaan berdikari. Okey, panduan dulu. Ya, panduan untuk menjawab soalan kehebat. Panduannya yang pertama, kita jawapan untuk kehebat ni, jawapan hendaklah dalam bentuk perenggan. Okey, kalau soalan KBKK biasa, kalau KBKK biasa ni boleh jawab dalam bentuk point. Isi dash di bawah. Tetapi kehebat ni dalam perenggan, satu perenggan. Baik. Satu perenggan, dan cantiknya
Jawapannya, baiknya jawapan, sempurnanya jawapan, yang cantiknya ada 4 ayat. 4 ayat, yang cantiknya ayat yang pertama isi terus. Isi, yang kedua huraian, yang ketiga dia ada huraian lengkap dan yang keempatnya kesimpulan. Okey. Luqman ada macam nak tanya je tu Ustaz. Setakat ni Ustaz, saya jelas apa yang telah dikongsi oleh Ustaz, iaitu bagaimana untuk menjawab soalan-soalan yang diajukan. Cuma mungkin boleh kita bertanya kepada murid-murid dalam talian kita. Setakat ni bagaimana, jelas ataupun ada soalan yang ingin ditanya kepada Ustaz? Ada soalan. Jelas macam senyum-senyum nak tanya je tu. Boleh kita teruskan? Bagus, baik. Tak apa. Silakan Ustaz. Okey, saya teruskan. Yang ketiganya, setiap ayat itu ditulis dengan lengkap. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Contoh yang seterusnya ataupun fakta yang seterusnya, iaitu mulakan setiap ayat itu dengan penanda wacana yang sesuai. Penanda wacana yang sesuai itu apa dia? Antaranya, hal ini kerana, hal yang demikian, itu penanda wacana. Ya. Okey. Dan oleh itu kesimpulannya untuk kita simpulkan jawapan kita. Kita ambil satu contoh penanda wacana, hal ini kerana. Sekiranya kita dah tulis ayat kita di atas ataupun isi kita di atas tu, selepas pada titik ayat yang pertama tu, yang tu kita akan sambungkan dengan hal ini kerana. Dan elakkan sambung ayat dengan ni yang biasa sangat ditulis oleh murid-murid ni, seterusnya, disambung dengan seterusnya. Jangan sama sekali. Dia akan jadi ayat, jadi isi yang baru. Kita tak nak isi yang baru sebab kita nak huraian. Dia menghuraikan ayat ataupun isi yang atas tadi. Seterusnya, ayat yang kedua dah selesai, hal ini kerana, dia menghuraikan titik ayat yang kedua. Masuk ayat yang ketiga, kita boleh sambung lagi dengan hal yang demikian sebab kita nak menghuraikan huraian itu. Nak menghuraikan huraian itu. Dan akhir sekali, ayat yang keempat, kita tutup dengan kesimpulannya ataupun kita tutup dengan oleh itu. Oleh itu, kita sebagaimana kita menjawab soalan pengajaran hadis tadi. Oleh itu kita hendaklah Kita hendaklah bekerja dengan bersungguh-sungguh agar dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kaedah dia. Kaedah mudah untuk kita menjawab soalan kebat. Antaranya kita lihat perkara ataupun penanda wacana yang sangat-sangat tidak sesuai untuk dimasukkan, untuk disambungkan ayat-ayat itu yang pertama. Yang pertama, untuk mulakan ayat, jangan sesekali murid-murid sambung dengan selain itu, selanjutnya, seterusnya, akhir sekali, isi saya yang kedua, isi saya yang ketiga, sebab dia tidak menghuraikan apa yang telah kita catatkan isi di atas itu. Sedangkan kita nak isi, huraian lengkap dan kesimpulan. Kesimpulan kita boleh tulis oleh itu, kesimpulannya, tuntasnya boleh kita tulis. Jangan tulis akhir sekali. Sebab kalau tulis akhir sekali, dia akan jadi isi yang seterusnya. Jadi elakkan daripada menulis penanda wacana yang tidak sesuai agar jawapan kita dapat jawapan lengkap. Kita ambil satu contoh soalan. Dia bagi satu gambar, stimulusnya gambar. Seorang yang jual kain, seorang yang meniaga di mana-mana lah. Soalan tu berdasarkan gambar di atas, kemukakan hujah anda dengan mengaitkan dengan kemuliaan bidikari. Tadi saya dah terangkan bagaimana cara kita nak jawab soalan kebat. Kita minta murid kita untuk menjawab soalan kebat. Ada siapa-siapa nak jawab tak tentang soalan ni? Okey, siapa yang berani nak cuba? Okey, Nurdina. Silakan Nurdina. Seorang Islam yang sejati adalah yang menggunakan akal dan pemikiran untuk mencari nafkah hidup. Hal ini kerana setiap yang berusaha pasti akan berjaya. Kesannya, mereka dapat membantu diri, keluarga, masyarakat dan negara. Oleh itu, kita hendaklah berusaha untuk mencari rezeki yang halal agar hidup diberkati Allah. Alhamdulillah, lengkap 4 ayat.
Okey, persoalannya boleh tak buat 3 ayat? Bagaimana boleh Ustaz? tak buat 5 ayat? Okey, soalan jika ada soalan. Terima kasih. Terima kasih Nurdina. Okey, ini antara contoh jawapan yang tadi. Seorang Islam yang sejati adalah yang menggunakan akal dan pemikiran untuk mencari nafkah. Itu ayat yang pertama. Saya belum jawab lagi. 3 ayat, 5 ayat tadi. Hal ini kerana setiap yang berusaha pasti akan berjaya. Ringkas dan padat. Hal yang demikian mereka dapat membantu diri, keluarga, masyarakat dan negara. Okey, katalah nak buat 2 ayat ataupun 3 ayat. Kalau nak buat 3 ayat boleh, tetapi isi di atas tu dia sambung terus. Kita ambil satu contoh tadi. Seorang Islam yang sejati adalah yang menggunakan akal dan pemikiran untuk mencari nafkah hidup kerana terus satu ayat je. Kerana maksudnya dia tak ada penanda wacana tu. Kerana setiap yang berusaha pasti akan berjaya. Dah dapat 2 markah. Katalah dia allergic sangat dengan penanda wacana ni. Maksudnya ada penanda wacana dia jadi rasa macam tak selesa. Contoh, kan? Tak apa. Kalau tak nak penanda wacana, selepas titik dia boleh terus kepada kesan. Boleh. Faktor. Boleh. Ciri. Boleh. Contoh. Boleh. Perumpamaan. Boleh. Dalil. Boleh. Semua itu boleh dimasukkan untuk huraian lengkap tadi. Okey, contoh tadi kata, kesannya mereka dapat membantu diri, keluarga, masyarakat dan negara. Noktah. Dan akhir sekali, dia tutup dengan, oleh itu, kita hendaklah berusaha untuk mencari rezeki yang halal agar diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung segmen. Apakah rumusan dan pesanan ringkas kepada murid-murid kita? Okey, terima kasih kepada Luqman Hakim. Pesanan ringkas dan rumusan daripada segmen kita pada hari ini. Yang pertama sekali, matan hadis itu baca dengan baik, betul, lancar dan juga makhraj yang betul. Dan ambillah pengajaran yang ada dalam hadis ini untuk panduan hidup kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita berjaya dunia dan akhirat. Okey, baik, terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Muhammad Amri Mat Hussein, juga terima kasih kepada juru bahasa isyarat kita Cikgu Nur Asmawati Mat Din, kepada murid-murid dalam talian dan juga yang menonton dari rumah. Saya doakan anda berjaya. Saya Luqman Hakim, mohon izin undur diri. Ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.